أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT bertemu kembali kita di siri Tazkirah Khatib pada kali ini. Saya berpesan kepada diri saya dan diri tuan-tuan, ialah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga kita mendapat berkatan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di akhirat. InsyaAllah pada kali ini kita akan bicarakan satu topik iaitu api kemarahan. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada ayat yang saya bacakan di awal tadi iaitu surah Ali Imran ayat 134 menjelaskan kepada kita bahawa sifat menahan marah dan sifat memaafkan kesalahan orang lain adalah kebaikan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marah ialah salah satu sifat tercela yang perlu dijauhi oleh umat Islam. Ini kerana ia boleh membawa kesan yang buruk dan kesan yang negatif dalam kehidupan manusia. Imam Al-Ghazali menyatakan, marah merupakan nyalaan api yang bersumberkan daripada api Allah SWT yang menjulang tinggi sehingga naik ke ulu hati. Orang yang dipengaruhi sifat marah mempunyai hubungan erat dengan syaitan. Kerana syaitan telah berjaya menarik urat sarafnya melalui tipu daya syaitan sehingga boleh menyebabkan wajahnya menjadi kemerahan. Matanya berapi-rapi, kemerahan, dan ada sebagian orang yang boleh bertindak kasar terhadap orang lain sehingga kemarahan itu sanggup mencederakan dan membunuh orang lain. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad SAW, berilah wasiat kepadaku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, la taghdab, jangan marah. Baginda Nabi SAW mengulangi sebanyak beberapa kali. Hadis riwayat Imam Bukhari. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, sifat marah sangat besar kesannya dalam kehidupan kita. Bukan saja kepada orang yang dimarahi, malah turut dirasai oleh si pemarah itu sendiri dan orang yang ada di sekelilingnya. Emosi orang yang dimarahi mungkin akan terganggu. Lebih-lebih lagi jika dimarahi secara yang membuta tuli. Orang yang dimarahi juga akan menyimpan perasaan dendam selama tempoh yang tertentu. Malah yang lebih teruk lagi, ia akan membawa kepada pergaduhan dan persengketaan dan putusnya hubungan persaudaraan. Orang yang memilih nyalaan kemarahan dalam percakapan, dalam perbuatan dan tindakannya akan membuat keputusannya secara yang melulu, yang mana berkemungkinan salah dan menzalimi dan menyakiti orang lain. Akibatnya,
kemusnahan dan kerugian yang berlaku membakar persahabatan, menghancurkan institusi kekeluargaan dan masyarakat dan juga negara. Api kemarahan adalah tempat duduknya syaitan. Dia akan menyemarakkan tindakan dan kata-kata kesat dan kotor, maki-memaki, cerca-mencerca, tumpah seranah. Malah lebih hina lagi, api kemarahan ini boleh merebak sehingga bertindak menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, melanggar ketetapan syarak dan mengundang persepsi buruk Islam sebagai agama tertinggi dan Islam sebagai cara hidup. Muslimin, muslimat yang berbahagia, tegahan bersifat marah yang memusnahkan adalah mutlak. Bagaimanapun umat Islam dituntut untuk tegas dan marah menyatakan kebenaran dalam perkara yang hak dan yang menjadi tanggungjawabnya. Umat Islam dituntut untuk tegas dan berprinsip, seperti mana seorang ayah hendaklah ia tegas terhadap ayah anaknya yang tulas dalam menunaikan ibadat solat contohnya. Kita hendaklah mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyalurkan ketegasannya sehingga baginda dilihat marah apabila perintah Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan dan larangan Allah Subhanahu wa taala pula dilakukan dengan sewenang-wenangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusafir bersama serombongan orang. Dalam satu riwayat, terdapat seorang wanita Ansar dalam rombongan itu yang telah memaki hamun dan memarahi unta yang dinaikinya. Rasulullah SAW mendengar kemarahan wanita itu, lalu baginda SAW menyuruh para sahabat supaya meninggalkan wanita Ansar itu di situ. Muslimin, muslimat yang berbahagia, Imam Al-Ghazali rahimullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyebutkan bahawa terdapat beberapa golongan manusia dalam menangani sifat marah. Antaranya ialah golongan yang dinyatakan sebagai orang yang acuh tak acuh atau hilang kemarahannya sama sekali. Sikap golongan ini sangat tercela sekali. Orang seperti ini dianggap sebagai orang yang tidak ada sikap pembelaan dan mempertahankan dirinya, isterinya, keluarganya dan hak-haknya terutama dalam urusan agama. Firman Allah SWT dalam surah Al-Fatih ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasul Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Selain itu, golongan yang melampau batas dalam sifat marah tanpa mengenal batas dan ketentuan sehingga terzahir kebodohan diri sendiri, keluar daripada tuntutan agama dan menjauhi ketaatan. Kalau golongan pertama tadi sikapnya sangat tercela, manakala golongan yang kedua ini sangat bahaya pula. Justru apa yang baik ialah kita memilih marah yang selari dengan kehendak hukum dan agama. Pada tempatnya dan dengan menepati syariat. Marah yang dimaksudkan ialah dalam urusan berkaitan seperti untuk kepentingan agama dan dalam tata caranya yang boleh dikawal dan ia tidak menjadi seperti api yang marak yang mengusahkan diri dan orang lain. Sifat marah seperti itu adalah sifat yang terpuji. Ketegasan dan marah pada tempatnya
yang mana dalam kerangka menjaga keutuhan agama dan maksud persyariatan adil, berhikmah dan berhikmah. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, terdapat beberapa cara untuk kita menahan marah daripada meledak, meletus dalam diri kita. Antaranya ialah yang pertama, caranya ialah dengan berwuduk. Sebagaimana hadis Nabi SAW daripada Sunan Abi Daud, daripada Atiyah bin Urwah Al-Sa'adi As-Sahabi radhiyallahu anhu, telah berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya sifat marah itu daripada syaitan, dan syaitan dijadikan daripada api, dan sesungguhnya dipadam api dengan air. Maka bila seorang itu berada dalam keadaan marah, maka berwuduklah. Yang keduanya, cara untuk menahan marah adalah dengan mengucapkan, melafazkan kalimah ta'awuz, iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah SWT dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang maksudnya, dan kalau engkau diperdayakan syaitan dengan satu tipu daya, berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan yang ketiga, cara untuk menahan marah ialah dengan mengubah kedudukan atau posisi. Contohnya daripada berdiri kepada duduk. Jika kemarahan belum reda juga, daripada posisi duduk kepada berbaring. Sabda Rasulullah SAW yang maksudnya, apabila salah seorang daripada kamu marah dan dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah ia duduk. Jika rasa marahnya hilang, maka itu yang dikehendaki. Jika tidak, maka hendaklah dia berbaring. Oleh itu tuan-tuan, kemarahan perlu diurus dan dibuang dengan sering melakukan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat mahmudah. Sebagai mengakhiri tazkirah pada kali ini, nah kita mengambil beberapa pengajaran, iaitu yang pertamanya, kita sebagai umat Islam hendaklah menjauhi sifat mazmumah, sifat yang tercela, yang mana boleh mencetuskan sifat marah, seperti sombong, tinggi diri, menghina orang lain, suka bergurau, cara melampau, dan suka berbalah, bergaduh. Pengajaran yang kedua, kita hendaklah ada sifat marah yang bertepatan dengan ajaran Islam dan marah yang kena pada tempatnya yang betul. Yang ketiga, kita hendaklah mencontohi ketegasan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, seperti yang dinyatakan dalam tazkirah yang disebutkan tadi. Untuk akhirnya, menunjukkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-9, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai Nabi, berjihadlah menentang orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bertindak keras terhadap mereka, dan sebenarnya tempat mereka ialah neraka Jahannam, iaitulah seburuk-buruk tempat kembali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat.
fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan. Hingga bertemu di lain siaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.